Buletin Didik 20 Januari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sedang menjalankan siasatan mengenai menu rancangan makanan tambahan RMT yang didakwa hanya menyediakan nasi putih dan kuah kepada murid sekolah seperti tular di media sosial. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin berkata beliau turut mengarahkan supaya sekolah terlibat dikenal pasti. Menerusi catatan di akaun Facebook jelasnya, beliau memandang serius dakwaan tersebut dan mengarahkan supaya siasatan lanjut dibuat. KPM tegasnya tidak berkompromi dengan hal melibatkan kebajikan murid. Semalam tular satu kiriman seorang pemilik Facebook berserta gambar yang dimuat naik sambil mendakwa cucu saudaranya hanya menerima nasi putih dan kuah bagi RMT. Pemilik Facebook itu juga mempersoalkan sama ada peruntukan RMT terlalu sedikit sehingga pengusaha kantin menyediakan menu berkenaan kepada murid sekolah rendah. Dalam pada itu, KPM telah turun ke sekolah terbabit untuk menjalankan siasatan terperinci mengenai dakwaan pemilih Facebook berkenaan. Siasatan mendapati gambar yang ditularkan itu bukan makanan yang disediakan untuk penerima RMT di sekolah. Melalui satu lagi perkongsian di laman Facebooknya siang tadi, Datuk Dr. Razidin berkata makanan bagi semua penerima RMT disediakan oleh pihak kantin untuk murid makan di sekolah sahaja. Pihak KPM turut berterima kasih atas keprihatinan semua pihak berhubung perkara ini dan sentiasa berusaha menambah baik program RMT termasuk dalam penyediaan makanan serta bekalan susu. Buat masa ini, pemberian susu kepada murid RMT telah ditambah daripada 2 kali seminggu kepada setiap hari persekolahan mulai tahun 2021. Malaysia merekodkan sebanyak 579,624 kes jangkitan COVID-19 membabitkan populasi remaja dan kanak-kanak. Ia membabitkan mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun bagi tempoh 25 Januari lalu sehingga semalam. Menterinya Khairy Jamaluddin berkata daripada jumlah itu sebanyak 269,773 kes membabitkan kanak-kanak berusia 5 sehingga 11 tahun. Sejak bermula pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan telah memantau status jangkitan COVID-19 terutama di populasi remaja dan kanak-kanak. Secara keseluruhannya, sebanyak 144 kematian telah direkodkan akibat daripada jangkitan COVID-19 dalam kalangan populasi berumur 18 tahun ke bawah. Daripada jumlah tersebut, 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Tanpa Khairy, kebiasaannya kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 ada sebilangan yang mengalami gejala teruk serta memerlukan rawatan di hospital termasuk di unit rawatan rapi. Sementara itu, menyentuh mengenai kluster pendidikan, Khairy berkata jumlah kes meningkat lebih sekali ganda sejak sesi persekolahan bermula 9 Januari lalu. Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan KKM, jumlah kluster pada minggu kedua persekolahan adalah sebanyak 33 kluster berbanding 15 kluster pada minggu pertama. Semua negeri ada melaporkan kluster kecuali Perlis, Terengganu, Sarawak dan Labuan. Bagi 52 kluster pendidikan yang telah dilaporkan sejak minggu pertama tahun 2022, siasatan mendapati 44 kluster dengan kes indeksnya adalah pelajar. Indeks kes adalah guru atau pensyarah bagi 5 kluster dan staf sokongan pusat pendidikan bagi 3 kluster lagi. Dalam pada itu, sistem tempahan janji temu pemberian vaksinasi kanak-kanak berusia 5 sehingga bawah 12 tahun melalui aplikasi MySejahtera akan dibuka pada hujung bulan ini. Bagi permulaan, ibu bapa boleh mula mendaftarkan anak mereka sebagai tanggungan dalam aplikasi berkenaan. Tempahan janji temu vaksinasi bagi golongan berkenaan akan dibuka secara berperingkat untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Kedah merekodkan 6 kluster berkaitan pendidikan dengan 3 kluster baru dilaporkan semalam membabitkan seramai 253 individu positif COVID-19 setakat ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Dr. Othman Warijo berkata 3 kluster baru itu adalah kluster Dah Padang Halban, kluster Dah Sungai Kop dan kluster Dah Sungai Limau.
Kluster Dahalban membabitkan 25 kes di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Changlun, Kubang Pasu. Dan kluster Dah Sungai Kop pula membabitkan 37 kes di SMK Sungai Kop Kulim. Kluster Dah Sungai Limau membabitkan seramai 27 warga Sekolah Menengah Agama Saadah Al-Diniyah Al-Islamiyah Yan yang positif COVID-19. Dr. Uthman turut memaklumkan 9 lagi pelajar asrama Maktab Mahmud Pendang dikesan positif COVID-19 membabitkan kluster Dah Penyarum menjadikan keseluruhan kes di maktab itu adalah sebanyak 108. Bagi kluster Dah Jalan Pantai di SMK Kota Kuala Muda Sungai Petani pula, tiada pertambahan dengan kes positif kekal 33 pelajar. Kluster Teluk Teduri dilaporkan 2 hari lepas pula membabitkan 23 pelajar di Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Baling. Sementara itu, Kelantan merekodkan 4 kluster pendidikan dan 3 daripadanya kluster baru yang dilaporkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif setakat ini kepada 142 kes. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, kluster baru yang dicatat semalam adalah kluster Pulau Melaka, kluster Padang Raja di Kota Baru dan kluster Jalan Bandar Ciku di Go Musang. Katanya, kluster Pulau Melaka merekodkan sebanyak 11 kes, manakala kluster Padang Raja 9 kes dan kluster Jalan Bandar Ciku 8 kes. 3 kluster ini membabitkan pelajar di Sekolah Kebangsaan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK. Bersua kembali. 3 pelajar jurusan Teknologi Binaan Kolej Vocational Keningau mengharumkan nama kolej berkenaan apabila membentangkan kajian projek di satu persidangan antarabangsa di New York, Amerika Syarikat. Persidangan antarabangsa kajian kebebasan rentas disiplin itu dijalankan secara dalam talian pada 16 sehingga 17 Januari lalu. Pasukan KV Keningau diwakili Brian Dominic, Monsunun Miguel Alexander dan Muhammad Saufi Suhanjin. Ketiga-tiga pelajar ini menjalankan kajian untuk mengenal pasti punca-punca sisa buangan dari tapak pembinaan seperti sisa kayu, batu bata serta besi tertulang yang selalunya tidak dilupuskan dengan baik. Sisa binaan yang berlebihan boleh memudaratkan alam persekitaran, kesihatan dan keselamatan pekerja-pekerja binaan serta penduduk sekeliling. Pasukan ini juga ingin mencari jalan penyelesaian kepada masalah ini dengan mengenal pasti amalan terbaik dalam pengurusan dan pelupusan sisa binaan yang boleh diperhatikan secara meluas oleh syarikat-syarikat pembinaan di Malaysia, khususnya di Sabah. Pengarah kolej Johari Elias Jabit Sabin meluahkan rasa bangga dengan projek penyelidikan pasukan ini yang boleh mendatangkan kebaikan kepada industri negara yang pesat membangun dan selaras dengan visi negara untuk mengamalkan amalan penjimatan sumber bahan bagi memelihara alam sekitar. Komitmen guru dan murid Sekolah Kebangsaan SK Sawaraja Seremban Negeri Sembilan dalam menjayakan aktiviti kitar semula akhirnya membuahkan hasil. Keprihatinan mereka dinobatkan sebagai pemenang pertama pertandingan kitar semula sekolah-sekolah perkis peringkat Negeri Sembilan bagi tahun 2020-2021 baru-baru ini. Sekolah berkenaan menewaskan 42 peserta lain dalam pertandingan anjuran Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Negeri Sembilan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK Sawaraja Abdul Ghaffar Ahmad Ripin berkata pihaknya tidak menjangka kemenangan buat kali kedua berturut-turut selepas 2019 memandangkan persaingan yang sengit daripada peserta lain. Katanya, penyertaan murid dalam aktiviti kitar semula ini adalah sebahagian usaha untuk menyumbang kepada kelestarian alam sekitar bagi kebaikan bersama. Melalui aktiviti kitar semula, katanya, pihak sekolah dapat menyemai sikap positif dalam diri murid dalam mengamalkan konsep 3R, pengurangan, guna semula dan kitar semula. Malah pertandingan ini juga dapat menilai tahap pembudayaan amalannya di sekolah. Impak daripada penyertaan dalam pertandingan begini, kata Abdul Ghaffar, berjaya menjadikan kitar semula sebagai satu amalan di sekolah.
Melalui gerak gempur Perkis sejak tahun 2017 yang telah dilancarkan, ternyata usaha itu membuahkan hasil membanggakan. Bukan saja memenangi pertandingan, tetapi yang penting dapat meningkatkan amalan 3R dalam kalangan warga sekolah. Sukan motocross sememangnya mencabar tetapi bukan bermakna hanya penunggang lelaki yang layak menyertainya. Itulah yang dibuktikan oleh pelajar tahun 6 Alia Damia Muhammad Faizal. Minat mendalam mengatasi segala-galanya. Alia bukan saja bersaing di peringkat domestik, malah ke tahap ASEAN. Lebih membanggakan kejayaan Alia seiring dengan kecemerlangan akademiknya. Pelajar Sekolah Kebangsaan Kurung Hitam di Kuala Nerang Kedah ini mula menjinakkan diri dengan sukan lasak motocross seawal usia 7 tahun. Awal pembabitannya, Alia sudah berjaya merangkul kejuaraan bagi kategori Cadet A. Alia terus mencabar diri dengan menyertai beberapa pertandingan motocross yang diadakan di Thailand. Pernah jatuh? Sampai mana? Sampai ada terkoyak, ada. Ya. Tapi tak ada lah yang sampai patah-patah pun tak ada lagi lah. Tak give up. Sampai dapat jadi rider ni lah, wakil Malaysia. Sukan ni mahal. Dia punya maintenance dia tinggi. Kalau ada yang nak sponsor, boleh lah. Menyoroti pembabitan awalnya, minat Alia mula bercambah sejak dia mengikuti bapanya ke trek motocross seawal usia 6 tahun. Bapanya Muhammad Faizal Said tidak menghalang, apatah lagi Alia turut cemerlang dalam bidang pelajaran dengan mendapatkan keputusan A penuh ujian penilaian kelas KAFA baru-baru ini. Alia juga telah menduduki ujian kecenderungan kemasukan ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM bagi tingkatan 1. Kejohanan dalam Malaysia ni kita tak tinggal, semua kita pergi, mana-mana event, mana-mana race. Saya support dia daripada cc 50cc naik ke 65cc, sekarang dia dah upgrade ke 140cc. Last race baru ni kita main di Grid International, itu track Mok Chun. Alhamdulillah dengan keselamatan, tak ada berlaku apa-apa dan dia pun podium. Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah turut memberi sokongan. Harapan mereka, Alia berjaya mencapai impian mewakili negara suatu hari nanti. Ya, setakat ni dia dalam kumpulan cemerlang di sekolah dan murid yang aktif. Dan dia salah seorang daripada anggota pengawas sekolah. Setakat ni pihak sekolah memang menyokong sepenuhnya. Dan pencapaian dia alhamdulillah, sebab lagi pun kita satu orang kata contohlah untuk murid lain, terutamanya di daerah luar bandar. Larangan pencegahan COVID-19 termasuk pemakaian pelitup muka dan penggunaan pasport vaksin akan dimansuhkan di England bermula Khamis depan. Syur bagi orang ramai untuk bekerja dari rumah turut ditarik balik serta-merta. Pengumuman dibuat Perdana Menteri Boris Johnson susulan penurunan kes kemasukan ke unit rawatan rapi di hospital akibat COVID-19. Katanya lagi, saintis percaya gelombang jangkitan melibatkan varian Omicron telah melepasi tahap tertinggi susulan kempen dos penggalak yang giat dijalankan. Beliau bagaimanapun menggesa orang ramai mengekalkan langkah-langkah penjagaan kebersihan seperti membasuh tangan. Kerajaan juga berhasrat untuk menamatkan kuarantin bagi mereka yang didapati positif COVID-19 dan menggantikannya dengan nasihat serta garis panduan. Pengumuman berhubung kelonggaran peraturan perjalanan di England juga dijangka akan diumum dalam tempoh beberapa hari lagi. Pakar pula berpendapat langkah itu mungkin membawa risiko tinggi dengan tiada jaminan kes jangkitan akan terus menyaksikan tren penurunan.
Justru adalah wajar untuk menangguhkan keputusan itu untuk tempoh beberapa minggu lagi. Seekor kucing gergasi berpotensi memecahkan rekod dunia Guinness kerana mempunyai berat badan mencecah 12.5 kilogram. Yulia Minina yang menetap di bandar Strelskov, Rusia memelihara seekor kucing bakal Maine Coon yang baru berusia 22 bulan dinamakan Kefir. Yulia tidak menyangka kucing yang dipeliharanya itu boleh menjadi begitu besar. Kefir bukan saja membesar daripada segi penampilan, malah sangat bijak dan sentiasa bersikap tenang. Kefir mempunyai penampilan yang menggerunkan jika dilihat, tetapi ia seekor kucing yang penyayang dan manja. Kefir juga sering mendapat perhatian rakan-rakan serta kenalan tuannya yang datang ke rumah dan ia akan membiarkan dirinya dibelai oleh mereka. Tambah Yulia, apabila orang yang tidak dikenali datang ke rumah, mereka akan menyangka haiwan itu adalah anjing. Kefir kini berusia setahun 10 bulan dengan berat lebih 12 kilogram tetapi masih dianggap sebagai anak kucing. Hai adik-adik, adik-adik pernah main gitar tak? Selalunya bila kita petik tali gitar, kita akan nampak getaran. Tapi pernah tak kita tengok macam mana corak alunan getaran itu? Hari ini akan nak tunjuk oscilloscope. Kita akan tengok corak alunan tali gitar. Bagaimana kita dapat melihat corak ini? Ia terhasil disebabkan oleh prinsip fundamental kerja mata manusia ataupun dengan kata mudahnya bagaimana mata dan otak kita berfungsi. Sistem visual manusia boleh memproses 10 hingga 12 imej dalam satu saat. Sekiranya imej yang diproses adalah lebih daripada itu, otak akan mentafsirkan imej tersebut sedang bergerak. Di sini ada garisan putih, ada bahagian belakang warna hitam. Okey, disebabkan garisan putih dan hitam ini dia memberi kontras kepada imej kita dan sebab itulah adik-adik boleh nampak dengan jelas alunan tali gitar ini. Besok kembali, sukan pada dasarnya Lee Zijia sudah pun membuat keputusan untuk keluar daripada Persatuan Badminton Malaysia BAM susulan surat perletakan jawatan yang dihantarnya kepada badan induk itu 11 Januari lalu. Namun sebenarnya Zijia masih menunggu kata putus dari BAM yang akan mengeluarkan kenyataan rasmi esok menerusi satu sidang media khas. Memang timbul persoalan apakah langkah seterusnya yang akan diambil Lee Zijia. Masih kekal dengan keputusannya atau membuat pusingan U bergantung kepada kenyataan rasmi BAM esok. Juara All England 2021 yang kini menghuni ranking ke-7 dunia menghantar surat peletakan jawatan kepada badan induk itu pada 11 Januari lepas. I'm not sure. Then saya pun tak ada comment about that. Cuma saya masih respect BM lagi, so saya tunggulah apa announcement yang akan mereka buat. Presiden BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria semalam mengakui kecewa dengan keputusan Zijia selepas menjaga dan membantu kerjaya pemain terbabit sejak berusia 13 tahun. Bagaimanapun, Zijia enggan menjelaskan apakah punca sebenar dia mahu meninggalkan BAM. Apa yang dikongsi bersama pihak media menampakkan ada sesuatu yang enggan diperjelaskan dan alasannya untuk menunggu kenyataan rasmi BAM esok. Begitupun, Zijia sedar perjalanan kerjanya selepas ini pasti lebih mencabar dengan keputusan meninggalkan BAM. Dan macam saya cakap, saya pun tahu BAM adalah tempat yang the best facility in Malaysia we have. So decision ini pun tak senang untuk saya. Memang ada suatu benda, suatu reason yang saya tak boleh cakap sekarang. But I said, saya boleh sure it's not about money. Sementara itu, pengarah kejurulatihan persorangan BAM Wong Chun Han merumuskan keputusan yang dibuat Lee Zijia atas kehendaknya sendiri, bukan atas faktor tidak harmoni dalam kem latihan kebangsaan.
Timbul juga andaian berlaku sesuatu sehingga beberapa pemain dan jurulatih meninggalkan BAM dalam tempoh 4 bulan ini. Perseorangan wanita Go Jinwei antara terawal mengambil keputusan keluar dari BAM September tahun lalu, dan apa yang dicetuskan Zijia menguatkan lagi telahan memang ada yang tidak kena dalam badan induk itu. Ketidakstabilan itu tidak dapat diselesaikan di sini, dan untuk dia terus maju dan meningkat lagi, dia nampak peluang dan probability lah yang lebih tinggi untuk sebagai individu lah. Saya percaya itu sebabnya untuk dia go pro lah. So bagi kita percaya kita mempunyai package lah untuk menolong dia untuk terus meningkat. Tapi macam mana pun itulah yang keputusan yang sudah dibuat. Kita beralih ke aksi sukan antarabangsa bola sepak Piala Jerman. Kelab Division 2 Hannover mencipta kejutan mara ke suku akhir apabila menewaskan Borussia Mönchengladbach. Beraksi di gelanggang sendiri, Hannover membuka jaringan seawal minit yang keempat menerusi Maximilian Bierr. Minit yang ke-34, tuan rumah menambah gol kedua menerusi sepakan penalti Sebastian Kirk. Babak kedua terus memperlihatkan penguasaan Hannover. Bierr membuktikan ketajaman apabila membolosi lagi gawang Mönchengladbach pada minit yang ke-51. Hannover kini dalam misi memburu kejuaraan yang kali pertama dimenangi pada tahun 1992. Turut mara ke suku akhir RB Leipzig yang menundukkan Hansa Rostock. Kelebihan bermain di arena sendiri dimanfaatkan Leipzig dengan kemenangan 2-0. Dua gol tuan rumah dijaringkan oleh Yusuf Poulsen dan Dani Olmo pada setiap babak. Undian suku akhir Piala Jerman diadakan 23 Januari ini dan perlawanan dijadual berlangsung pada 1 dan 2 Mac depan. Gelagat dua ekor anak beruang kutub bermain di sebuah zoo di Jerman mengakhiri paparan buletin didik. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.